Jadi kalau nak pahala besar, kalau kata tak nak 20, pergilah cari masjid yang buat lambat, yang buat sebelah. Bersama imam juga akhirnya kan. Tapi asalnya orang yang buat lambat tu dia baca panjang sikit kan. Jadi ni kita cari peluang yang terbaik untuk kita. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi sebaik-baiknya kalau kita pilih untuk sembahyang berjemaah, cuba balik bersama imam. Sampai salat je, sampai salam je, doa-doa sendiri pun tak apa. Doa tu dah tak kira solat dah. Kan? Lepas tu imam nak tahlil ke, imam nak apa ke, itu kita dah tak ikut pun, tak kira dah. Kan? Dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita ada urusan, kita banyak doa lain nak baca sendiri ke apa, itu urusan kita. Jadi seboleh-bolehnya kita cuba azab dari sekarang tu, kita a'inah tu, kita tolong Allah, bantu kita tu, minta Allah tolong tu kan, minta Allah tolong supaya kita ada kekuatan, ada kekuatan untuk rebut pahala tu. Sebab ganjarannya seolah-olah sembahyang sepanjang malam. Kan? Ataupun itu satu pilihan, ataupun kita tak ada kemudahan nak pergi berjemaah, kan? Ada anak kecil ke, atau macam-macam lah alasan-alasan yang kita tak boleh atasi, kita buat juga di rumah. Kita buat di rumah. Di rumah pun sebenarnya qiyam juga. Qiyam juga. Jadi kita boleh buat, katalah kat rumah tak apa, kita nak buat 20 juga boleh. Tarawih ni, makna tarawih ni dalam bahasa Arab, tarawih ni dia makna dia rehat, relax. Jadi kalau kita buat kat rumah, katalah habis solat Isya kan, kita buat dulu 4 rakaat. Buat dua-dua kan, 4 rakaat. Lepas tu pergilah basuh beras, masak untuk sahur. Kita boleh dikira juga. Kemudahan. Sebab Islam nak bagi peluang, semua orang boleh buat. Sebab itu dia tidak ada kaedah khusus yang mana kalau tak buat macam ni, kita tak buat. Jadi kalau bagi orang yang tak boleh pergi ke surau masjid, dia ada peluang untuk buat rumah sendiri dia. Dia boleh buat selang-selang, boleh buat dulu 4, lepas tu berhenti dulu rehat, tapi jangan selang-seli buat maksiat lah. Kan? Misalnya habis 4, drama bagus ya kan, pergi tengok dululah. Kalau boleh tak usah lah kan, tak usah lah pergi tengok, selang-seli dengan kita tengok benda-benda yang melalaikan kita. Sebab dia memberi kesan kepada khusyuk kita nak solat tu. Kalau nak relax untuk buat-buat kerja berfaedah boleh. Nak sembak-sembak baju kurung ke kan, benda-benda yang berfaedah kita boleh. Ataupun dengan baca Quran, ataupun baca Quran rasa ngantuk ke, baca buku, apa-apalah yang berfaedah. Ataupun lipat baju, kan. Lepas tu kita sambung. Sambung lagi nak 4 ke apa. Jadi makna kita atas kebebasan kita untuk merancang, sama ada kita nak buat 20, kita nak buat 8 atau sebagainya. Yang penting kita buat qiyam. Kan, sebab Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ya Allah, aku solat ni sebab aku percaya, aku beriman bahawa ini disunatkan ke atasku, dan aku buat ni mengharapkan ganjaranmu semata-mata. Jadi maknanya Islam ni dia ada yang disempitkan dan ada yang diluaskan. Jadi kita boleh nak menyempitkan apa yang diluaskan. Pak Nabi sebut umum qiyam. Jadi qiyam tu awal malam ke, tengah malam ke, akhir malam ke, yang penting kita qiyam. Jadi maksud qiyam tu ialah kita melakukan solat sunat pada malam bulan Ramadan. Dan ada ulama sebut, dia kata aqallul qiyam raka'atain. Sekurang-kurang qiyam 2 rakaat. Buat 2 rakaat pun dah dikira qiyam. Kan? Dah tak boleh sangat, tak mampu sangat nak buat banyak-banyak. Kan? Nak gepuk juga pahala qiyam tu, buatlah juga 2 rakaat. Cumanya itulah pahalanya tak sama lah dengan orang buat banyak kan. Tapi kalau orang buat banyak dengan kelapangan dia,
Dengan kita buat sikit dalam keadaan suntuk kita, mungkin pahalanya kita lagi besar. Wallahu a'lam. Sebab yang menulis pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tengok kuantiti kan, dia tengok kualiti dan niat. Jadi maknanya dua benda yang kita sangat-sangat dituntut supaya mengejarnya bulan Ramadan ni, puasa dan qiyam. Dan bila sebut puasa tu kita tahulah, ya, kita tahu bahawa kualiti puasa ialah bukan hanya sekadar tak makan, tak minum. Bukan sekadar tak makan, tak minum. Sebab puasa ni kalau ditengok takrifnya ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Biasanya orang fokus kepada makan, minum, seks kan. Itu memanglah puasa jadi batal. Tetapi kita nak bukan hanya sekadar puasa fizikal tu. Sebab kita mengharap ganjaran, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mengharap ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Sebab kita katakan makan minum, ya, makan minum itu perkara yang memang harus sebenarnya. Itu kita boleh tinggal. Maknanya kalau perkara yang haram lagilah kita boleh tinggal sepatutnya. Jadi sepatutnya kita berusaha menjaga anggota kita daripada perkara yang haram, ya, satu puasa. Okey. Itu dua amalan yang utama, ya. Selain daripada itu, Rasulullah SAW juga menggalakkan kita ketika Ramadan ialah membanyakkan tilawah, baca Quran. Tilawah dan juga tadarus. Apa beza tilawah dengan tadarus? Tilawah maknanya kita seorang-seorang baca. Tilawah maknanya baca. Tadarus maknanya kita berdua atau lebih ramai. Ramailah. Sebab tadarus ni maknanya saling belajar, mempelajari. Ya ke? Belajar mempelajari. Kan? Bantu-membantu dalam belajar lah, sebab dia berasal daripada darasah kan. Tadarus maknanya kita saling tolong-menolong. Kita ajar dia, dia ajar kita. Itu makna tadarus. Jadi ini dua yang berbeza, dua yang berbeza. Maknanya tilawah pun kita buat, tadarus pun kita buat. Kalau boleh. Biasanya orang buat tadarus tu tengoklah rumah-rumah ke, buat kat surau ke, kat masjid dan sebagainya. Ya, tilawah ni kita sendiri-sendiri. Mana kita ambil sunnah tadarus ni daripada sunnah Nabi SAW. Kita tahu Al-Quran ini Allah turunkan, wahyukan kepada Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Al-Quran itu turun sedikit demi sedikit dalam masa 23 tahun. Bermula daripada Nabi diutus menjadi Rasul pada tahun ke-40 usianya, sampailah baginda wafat dalam masa 23 tahun. Jadi cara Al-Quran diturunkan, dia turun sedikit demi sedikit. Sekali turun sikit je. Dan dia turun pula, dia tak ikut urutan. Tak ikut urutan, ya. Misalnya kita tahu bahawa ayat pertama yang diturunkan pada Nabi SAW ialah ayat Iqra, ya, surah Al-Alaq. 5 ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang pertama. Kalau nak ikut urutan turun, maknanya Iqra lah letak mula-mula kan. Tapi yang mula-mula Quran tu Al-Fatihah. Al-Baqarah tu turunnya di Madinah. Di Madinah. Nabi sampai Madinah tu selepas dah 13 tahun jadi Nabi dah. Lepas 13 tahun barulah hijrah ke Madinah. Tapi Al-Baqarah tu letak mula-mula lepas Fatihah. Yang juzuk 30 yang akhir tu, Amma Yatasa'alun tu, boleh dikatakan semuanya turun di Mekah, kecuali Idza Ja'a Nasrullah
dengan lam yakunil ladzina kafaru. Tapi duduk belakang kan, padahal surah ni yang turun dulu. Itu cara, maknanya susunan Al-Quran dia tak ikut urutan turun. Jadi setiap apa yang berlaku setiap kali bulan Ramadan, setiap kali bulan Ramadan, Jibril akan datang bertadarus. Bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara tadarusnya ialah dia baca ikut urutan sekarang. Untuk memastikan bahawa susunan Al-Quran itu betul mengikut apa yang Allah nak. Ayat mana duduk awal, ayat mana duduk akhir. Itu. Ya. Jadi Nabi tak salah susun. Walaupun katalah surah Al-Baqarah tu ada 286. 286 tu bukan sedebuk turun 286, tidak. Kan? Turun sikit. Tapi Nabi susun betul. Jadi Jibril datang bulan Ramadan tu bertadarus tu untuk memastikan susunan tu tak silap. Jadi setiap kali Jibril datang bawa wahyu, dia akan bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ayat ini letak dalam surah sekian selepas ayat sekian. Ataupun dia kata letak dalam surah sekian sebelum ayat sekian, macam tu. Dan Nabi pun akan panggil penulis-penulis wahyu dia supaya tulis dan catat. Jadi itu sunnah tadarus tu. Jadi kita ikut apa yang Nabi bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Dan tahun terakhir sebelum baginda wafat, maknanya pada Ramadan terakhir Jibril datang 2 kali. 2 kali khatam. Tahun terakhir tu. Kalau tahun-tahun sebelumnya sekali khatam. Tapi tahun terakhir Nabi bertadarus dengan Jibril 2 kali khatam. Jadi maknanya confirm lah, insya-Allah Quran ini memang benar-benar menepati wahyu yang disampaikan oleh Jibril daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu dalam bulan Ramadan kita dituntut, disunatkan supaya banyak membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran ini pahala sangat besar. Kan? Kalau biasa-biasa, bulan biasa-biasa. Kalau bulan biasa-biasa baca Quran, 1 huruf 10 kebajikan. Dan dalam bulan Ramadan ni dia ganda. Kan? 1 huruf 10 kebajikan. Maksudnya alif lam mim. Alif lam mim tu 3 huruf. Dapat 30 dah. Jadi kalau baca Quran sekali sampai khatam tu, Al-Quran itu dia mengandungi berapa huruf? Ustazah dah lupa pula hari ni. Selalu ingat 323. Huruf bukan ayat ya, bukan ayat, huruf. Alif lam mim tu alif 1 lam 1 mim 1 tu. Hari ni Ustazah dah lupa pula. Dia ada dia mula dengan 3 huruf. Jadi nanti lain kali tengok. Jadi kalau kata misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Jadi maknanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim je, itu dah dapat 190 pahala. 190 pahala. Jadi maknanya kalau habis satu Quran tu dia ada 3 juta lebih lah pahala. Itu bulan biasa. Kalau bulan Ramadan pastinya digandakan. Jadi itu yang ketiga. Jadi maknanya bulan Ramadan ni, 1 puasa, 2 qiyam, 3 baca Quran. Baca Quran. Dan yang keempat yang digalakkan juga dalam bulan Ramadan ni ialah membanyakkan sedekah. Membanyakkan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang seorang yang sangat-sangat pemurah. Dan menurut Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat-sangat pemurah, terutamanya bulan Ramadan. Maknanya Nabi kalau bulan Ramadan tu dia lebih pemurah dari biasa.
Diibaratkan kemurahan Nabi SAW dalam bulan Ramadan ni seperti angin bertiup. Angin, dia kata seperti angin bertiup. Angin bertiup ni ulama cuba nak faham apa makna kata-kata Ibnu Abbas. Nabi ni pemurah, dia macam angin, macam angin bertiup. Jadi ada yang mentafsirkan maksud macam angin tu itu dari segi cepatnya Nabi, cepatnya sup bagi kan. Dan satu lagi yang ditafsirkan macam angin tu ialah dari segi menyeluruh. Maknanya kemurahan Nabi itu sampai kepada ramai orang. Macam angin kan, bila dia bertiup semua orang rasa kan kenyamannya. Jadi pekerjaan ialah membanyakkan sedekah, terutamanya jamu orang buka puasa. Kan, jamu apa? Jamu orang puasa berbuka. Maknanya sebab bila kita bagi orang berbuka puasa, maknanya kita dapat pahala. Pahala puasa. Bukanlah kata dia tak dapat pahala, dia dapatlah pahala puasa dia tu. Tapi kita yang bagi ni, kita dapat juga pahala. Ustazah selalu sebut apa? Yang ini memang peluang untuk orang perempuan. Kan? Sebab di rumah kita, siapa yang siapkan makanan berbuka? Kita kan? Jadi Ustazah selalu cakap, kata kalau bulan Ramadan, kalau kita yang ada duit ni, yang kerja ni, tak usah minta dengan suami. Kita beli duit kita, makanan berbuka tu. Jadi kita nak beli bahan mentah nak balik masak ke, kita nak beli makanan yang dah masak ke, kita beli duit kita. Jangan fikir nak jamu orang buka tu, nak fikir nak hantar surau mana, masjid mana, anak yatim mana. Tengok dalam rumah kita tu ada berapa orang nak buka puasa. Suami kita, anak kita, mak mertua kita ke apa ke, katalah ada 5 orang dalam rumah kita yang puasa. Setiap hari kita jamu 5 orang. Campur kita 6 orang, kita dapat pahala 6 orang. 6 orang puasa, pahala kita dan 5 orang. Jadi 5 orang sehari kita dapat pahala 30 hari. Berapa? 5 kali 30 150. Maknanya kita dah jamu 150 orang buka puasa. Tak payah hantar surau, tak payah hantar masjid, tak payah hantar rumah anak yatim, tak payah mana-mana, kita dah dapat. Rebut je, rebut. Kan? Jangan bersungut. Cik saya je beli makanan berbuka ni, awak gila. Kan? Jadi Nabi kata, siapa man fattara sha'iman, siapa yang memberi makanan berbuka untuk orang puasa, maka baginya pahala orang puasa. Tapi kita pun kesian juga dan suami kita tak dapat pahala kan. Jadi kalau kita nak suruh dia pun dapat pahala, galakkan dia bagi pula kat mana? Kat Palestin, orang Palestin, orang Suria, orang Kemboja, orang miskin-miskin tu. Suruh dia bagi kat sana, dia pun dapat pahala. Kan? Jadi katakan kita kat rumah ni, kita hari-hari belanja. Ni bagi yang ada duit lah. Bagi yang tak ada duit, yang tak kerja tu, Ustazah selalu sepesan Ramadan tahun lepas. Ustazah kata mulai sekarang kumpul duit untuk belanja keluarga berbuka puasa Ramadan tahun depan. Kan? Selalu pesan, bila pergi ceramah dekat mana-mana bulan Ramadan, Ustazah selalu pesan, kata orang-orang yang tak ada pendapatan, mulai sekarang kumpul duit untuk belanja keluarga berbuka. Peluang tu. Kan? Jadi kalau kata kita dah belanja untuk rumah ni, kita galakkan suami kita suruh bagi sumbangan untuk orang-orang miskin berbuka puasa di tempat lain. Berapa dia bagi? Katalah dia bagi untuk Syria 100 orang, untuk Palestin 200 orang, untuk Kemboja 50 orang. Kan? Dah 350 dia bagi, dia dapat pahala 350. Dan kita pun dapat pahala 350 tu. Sebab apa? Sebab kita yang galakkan dia, kita yang ingatkan dia, kita yang bantu dia untuk
bagi sedekah tu. Sebab orang yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan, yang mengingatkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala orang yang buat tu, tak kurang walau sedikit. Hebat kan? Itulah maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebagai hamba kena rebut. Sebab apa? Sebab sebagai hamba tidak ada yang kita harapkan kecuali keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang kata kita, kalau kita mendapat keredaan Allah, maka kita dapat segala-galanya. Kalau kita dapat kemurkaan Allah, maka kita tak dapat apa-apa. Walaupun seluruh dunia sanjung kita, seluruh dunia puji kita, seluruh dunia suka kita, tapi satu je yang tak suka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hilang segala-galanya. Jadi yang kita nak buat adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tazkirah sedikit sebanyak untuk persiapan kita menyambut Ramadan, insya-Allah masih ada sikit lagi mungkin kita suka untuk mungkin ada masalah nak tanya dan sebagainya, malu nak tanya tempat lain ke apa, bolehlah tanya hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita ada lagi peluang keemasan buat nanti ada sesiapa yang nak tanya soalan atau bagi cadangan pun tak apa. Kita punya majlis ilmu ni, sesiapa nak bagi cadangan. Kalau apa ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya seorang perempuan tu dalam keadaan uzur sewaktu Ramadan, apakah amalan-amalan yang dia boleh lakukan ketika dia uzur? Terima kasih. Maksud uzur tu datang haid lah. Jadi kalau yang haid tu kita tahu yang dia tak boleh buat, dia tak boleh puasa, dia tak boleh solat, dan dia tak boleh tilawah. Jadi tiga ni dia tak boleh. Tapi dia boleh buat macam-macam lain daripada tu. Sebab tiga ni dia tak boleh. Puasa dia tak boleh. Jadi hari tu dia sediakan makanan untuk orang berbuka. Jadi dia tetap dapat pahala puasa berbuka tu. Dan dia pun walaupun dia tak puasa hari tu, sebenarnya dia dapat pahala puasa juga. Sebab apa? Sebab dia memang dah niat nak puasa. Maknanya Allah tahu kalau bukan kerana haid, dia akan puasa. Jadi dia dapat pahala juga puasa. Cumanya dia wajib qada lah kan, kalau dia tak puasa. Tapi pahala puasa dia tetap dapat. Sebab dia dah niat. Sebab nak buat baik ni niat je, dapat satu pahala dah. Kalau walaupun dia tak buat. Ya. Dan Allah tahu kalau bukan kerana haid dia akan puasa. Jadi malam dia tak boleh qiyam, dia tak boleh qiyam untuk solat, tetapi dia boleh juga bangun malam tu untuk zikir. Sebab zikir tak ada halangan. Tak ada halangan. Maknanya dia boleh penuhi zikir, macam-macam zikir ya. Ustazah bawa contoh zikir. Kalau boleh kita rebut zikir yang besar pahala. Misalnya dalam hadis ni yang besar sangat pahala, bagi contoh, pahala seperti sedekah berjuta-juta, seperti sedekah berjuta-juta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengucapkan tu dalam sehari 100 kali. 100 kali. Satu kali ni ambil masa lebih kurang 10 minit atau 15 minit. Tak banyak kan? 20 minit je.
Bangun. Kalau usaha takkanlah nak duduk 15 minit cakap ni pun tak boleh kan. Katalah nak sediakan orang sahur, nak sahur pukul 5, bangunlah pukul 4:30 ke apa, di je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari. Maka ia memperoleh pahala menyamai dengan memerdekakan 10 orang hamba sahaya. 10 orang hamba sahaya. Juga untuknya dicatat sebanyak 100 kebaikan dan dihapuskan dari dirinya sebanyak 100 keburukan. Ia dapat dipelihara dari godaan syaitan pada harinya itu sampai waktu petang. Tiada seorang pun yang dapat memperoleh sesuatu yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang itu, melainkan seseorang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Okey. Yang ni kata lebih berjuta-juta tu sebab pahalanya seperti memerdekakan 10 orang hamba. Jadi Ustazah nak cerita 10 orang hamba ni maknanya 10 nyawa. Kan? 10 orang hamba maknanya 10 nyawa. Biasanya dalam Islam satu nyawa manusia bukanlah kata nilai ya. Maknanya kalau seseorang itu dia membunuh seorang manusia, dia kena tebus dengan 100 ekor unta. Bukanlah nak memulakan nyawa ini sebagai kafarah, maknanya dia kena bayar 100 ekor unta. Maknanya untuk senang cerita, satu nyawa sama harga dia 100 ekor unta. Jadi kalau dah 10, 1000 ekor unta. Jadi seekor unta berapa nilai? Seekor unta. Sebab kalau kata unta lebih besar daripada lembu kan. Bayangkan kalau lembu kita korban lembu satu bahagian, katalah kan 300 satu bahagian, jadi lembu tu 7 bahagian, jadi 2000 lebih lah seekor lembu. Unta lebih mahal daripada lembu. Jadi maknanya katalah seekor unta nilai dia 5,000. Jadi kalau 1000 ekor unta berapa? 5,000. Kan 5,000 kali 1,000. Jadi maknanya itu je duduk 15 minit untuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, seperti kita telah sedekah 5 juta. 5 juta kita pun tak ada duit banyak tu kan. Tapi itulah kan besar pahala ya Rabbi. Kan. Jadi maknanya kita pilih zikir-zikir yang pahalanya besar-besar macam tu. Itu satu. Satu lagi, ni contoh-contoh. Contoh-contoh zikir yang sangat besar pahala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Besar dia pahala macam mana? Besarnya pahala satu hari Nabi SAW dia keluar dari rumah dia untuk salat subuh. Dia keluar dari rumah dia ke masjid untuk salat subuh. Kemudian pada masa tu isterinya sedang duduk atas tikar semayang. Kan, duduk beribadah atas tikar semayang dekat rumah, kat bilik dia tu. Nabi tinggalkan dia ke masjid. Ketika itu isterinya sedang beribadah lah. Apa dia buat lah, semayang ke zikir ke apa. Isterinya bernama Juwairiyah ketika itu sedang berada, kita kata di atas tikar sembahyangnya. Kemudian Juwairiyah binti Anhu, Nabi keluar dari rumahnya pada pagi hari ketika bersembahyang subuh. Kemudian waktu itu Juwairiyah ada dalam masjidnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kembali
setelah melakukan solat duha. Dia pergi masjid tu, dia tak balik